Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 5. Pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah, solat jemaah membentuk kekuatan, bahagian 2. Hari ini kita akan belajar syarat-syarat sah solat berjemaah. Ada 12 syarat-syarat sah solat berjemaah. Kita lihat yang pertama ialah perbuatan zahir imam dan makmum sama. Seperti contoh, imam rukuk maka makmum hendaklah rukuk. Yang kedua, makmum mestilah mengikut imam. Makmum mestilah mengikut imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Seterusnya yang ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam. Bagaimana kita hendak mengetahui pergerakan imam? Pertama, kita melihat imam. Kedua, kita mendengar suara imam. Yang ketiga, kita melihat makmum lain. Yang keempat pula ialah makmum dan berhimpun dalam satu tempat tanpa berpisah. Maksudnya contoh, makmum dan imam solat berjemaah di masjid, maka imam dan makmum berada dalam masjid tersebut dan tidak berpisah terlalu jauh. Seterusnya, kita lihat yang kelima, makmum tidak tertinggal daripada mengikut pergerakan imam sebanyak 2 rukun tanpa keuzuran atau 3 rukun panjang dengan keuzuran. Jika kamu ingat lagi, rukun solat ada 13. Ada rukun pendek dan ada rukun yang panjang. Contoh rukun pendek ialah iktidal, duduk antara 2 sujud. Manakala rukun panjang ialah rukuk, sujud dan duduk membaca tahiyat akhir. Seterusnya yang keenam, perbuatan sunat makmum dan imam tidak bercanggah secara ketara kecuali kunut. Jika imam sujud tilawah, maka wajiblah makmum mengikut imam sujud tilawah. Yang ketujuh, makmum berniat mengikut imam. Yang ke-8, yakin. Makmum yakin solat imam sah. Seterusnya, yang ke-9 ialah solat imam bukan dalam kategori solat yang wajib diulang. Seperti contohnya Ali. Ali ni dia naik kereta api nak pergi musafir. Dia berhenti untuk menunaikan solat, tetapi pada masa tu tak ada air untuk dia ambil wuduk, ataupun tak ada debu tanah yang bersih untuk dia bertayamum. Tapi dia tetap menunaikan solat bagi menghormati waktu solat. Jadi bila ada air ataupun ada debu tanah yang bersih, nanti dia wajib ulang balik solat itu tadi. Maka Ali ni dia tidak boleh menjadi imam kepada yang lain. Seterusnya, martabat imam dari sudut jantina tidak kurang daripada makmum. Contohnya makmum tu lelaki, maka orang perempuan tidak dibenarkan menjadi imam kepada makmum perempuan. Yang ke-11 ialah imam tidak ummi. Ummi tu maksudnya tak pandai baca dan tak pandai tulis. Imam tidak ummi. Maka hendaklah seorang imam itu hendaklah dia lebih baik bacaannya daripada makmum. Yang ke-12 pula ialah imam yang diikuti tidak mengikut imam yang lain. Seterusnya, kita lihat kedudukan imam dan juga makmum. Lihat petunjuk merah. Merah ni imam, manakala hijau pula ialah makmum. Pada gambar pertama ini ialah kedudukan lelaki dan seorang lelaki, makmum seorang lelaki. Pastikan makmum berdiri tidak boleh lebih daripada tumit imam. Yang seterusnya, kita lihat kedudukan lelaki dan seorang perempuan. Perempuan pastikan berada di belakang. Seterusnya, imamnya adalah perempuan dan belakangnya semua perempuan, maka berada di belakang imam dan pastikan makmum berdiri tidak lebih daripada tumit imam.
Seterusnya ialah lelaki. Ada beberapa orang lelaki di belakang imam dan juga perempuan di belakang lelaki. Seterusnya bagi beberapa lelaki kena berada di belakang imam, dan jika ada kanak-kanak pastikan imam, lepas tu lelaki dewasa di hadapan, di belakang tu pula kanak-kanak lelaki dan juga perempuan dewasa. Jika ada kanak-kanak perempuan boleh juga di belakang perempuan dewasa. Okay, makmum ada dua, iaitu makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Bagaimana yang dikatakan makmum muafiq? Makmum muafiq ialah makmum yang sempat berdiri betul bersama-sama dengan imam untuk tempoh bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Saya ringkaskan, makmum muafiq ialah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Seperti contoh, makmum bertakbiratul ihram sejurus selepas imam bertakbiratul ihram, maka makmum hendaklah membaca Al-Fatihah sehingga sempurna. Maksudnya kita sempat bertakbiratul dengan imam, maka makmum tu dia hendaklah baca Al-Fatihah sehingga sempurna. Apa tindakan yang perlu dilakukan oleh makmum muafiq yang tidak sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah? Jika makmum tidak sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah disebabkan halangan tertentu, seperti bacaan makmum lambat, makmum tidak boleh rukuk bersama-sama dengan imam, maka hendaklah makmum tu tadi menyelesaikan bacaan Al-Fatihah tu sehingga selesai sebelum rukuk. Maksudnya kena habiskan bacaan Al-Fatihah. Namun jika makmum terlalu lambat sehingga imam sudah berdiri semula untuk rakaat seterusnya, makmum hendaklah terus menggunakan bacaan Al-Fatihah. Walau bagaimanapun, rakaat tersebut masih dikira sebagai rakaat pertama. Maksudnya, kesimpulan dari ini, jika kita dah sempat untuk baca Al-Fatihah, kita kena habiskan bacaan Al-Fatihah tersebut. Apakah pula maksud makmum masbuk? Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat berdiri betul bersama-sama dengan imam untuk tempoh bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Maksudnya makmum tak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Makmum datang lambat sikit kan. Jadi memang tak sempat membaca Al-Fatihah. Contohnya semasa makmum bertakbiratul ihram, imam sudah sempurna membaca surah atau sedang rukuk. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh makmum masbuk? Pertama, makmum terus bertakbir sambil berniat, berdiri sekejap dan terus rukuk bersama-sama dengan imam. Maka tak perlu dia membaca Al-Fatihah. Jika makmum sempat rukuk serta tumaninah bersama imam, maka makmum memperolehi rakaat tersebut. Bacaan Al-Fatihah makmum dianggap selesai dengan bacaan imam. Walaupun tadi dia tak baca, tapi disebabkan dia makmum masbuk, dia tak sempat nak baca Al-Fatihah, solat dia tu, bacaan Al-Fatihah tu dianggap imam yang baca lah. Seterusnya, jika makmum tidak sempat melakukan rukuk dan tumaninah, contohnya imam dah sujud, maka makmum tak dapat rakaat yang itulah. Jadi dia bila imam dah selesai solat, makmum kena bangun untuk menggantikan rakaat yang tak dapat tadi. Syukran jazilan.